Okey, Abang Fandi, saya nak terangkan secara ringkas lah. Kalau yang panjang-panjang tu dah ada dalam FB group kita. Uh, abang Abang Fandi boleh tengok dalam tu. Rakaman Zoom kita cerita tentang syarikat, cerita produk, GSA, GCA, dan GAE. Tu semua dah cerita panjang lebar lah dalam FB group tu. Boleh tengok rakaman kat situ. Cuma kat sini saya nak ambil masa sikit je untuk faham, nak bezakan akaun yang ada di Content Matter ni lah, 3 akaun ni. Dapat beza tu pun dah kira okey dah. Okey. Yang pertama, akaun GSA. GSA ni macam kita menyimpan di bank lah. Simpan di Maybank, simpan di CIMB, HB Bank. Samalah. Kita buat simpanan, tapi beza dia di sini kita buat simpanan emas. Dekat bank tu kita simpanan wang kertas. Jadi bezalah. Kalau segi kelebihan dia, wang emas ni dia tidak susut nilai. Dia kali inflasi. Dan emas ni dia akan mendatar lah, dia akan naik. Kod mana pun dia akan naik sejak 1400 tahun dulu. Jadi kelebihan bila kita ada emas GSA ni, kita nak pakai cash, kita boleh melalui yang pertama, kita boleh jual direct. Yang ni gram emas kita berkurang lah. Ataupun kita boleh buat GCA, dipanggil Go Convert Account. Yang ni kalau kita nak berbelanja lah. Yang tadi simpanan, yang pertama. Yang kedua berbelanja melalui GCA. Jadi kita boleh ambil 90% daripada GSA tu. Kalau ada 1000 boleh dapat RM900 daripada GSA tu. Jadi bila kita keluarkan tunai RM900, kita dikenakan upah simpan dia ataupun dipanggil fee management dia 3.5% setahun. Dia sangat murah. Tak sama kalau kita beli kat luar, kita pajak kat luar sana, dia kena 10 hingga 12% lah setahun, lebih kurang lah. Tapi kat sini 3.5% saja. Dah lah murah, dia tak ada limit masa. Kalau kat luar sana dia 18 bulan dia. Dah kita kena bayar semua apa yang kita ambil tu. Kalau tak, emas kita kena lelong. Nampak tak? Jadi kat situ rugilah kan, kalau kita tak mampu bayar. Tapi kat sini 3.5% ni upah simpan dia tu ataupun fee management dia tu, kalau tak mampu bayar pun tak apa. Kalau 90% tak mampu bayar pun tak apa juga. Kita terminate je, dapat balik baki emas kita lah. Sebab apa? Yang 10% tu, 90% dengan fee management tu dia ditolak lah. Tapi emas kita tak dilelong kat situ. Jadi kalau kita hold je GCA kita tu, mungkin 3 hingga 5 tahun kan, 3 hingga 5 tahun, mungkin emas kita dah naik 100%. Katalah kita ambil tadi kan RM900, emas kita lebih kurang 4 gram. 4 gram tetap daripada sekarang 3 tahun 4 tahun akan datang emas kita 4 gram juga, tapi nilai dia berbeza. Sebelum ni mungkin RM1000, mungkin 3-4 tahun lagi dia akan jadi RM2000. Okey, macam mana kalau kita terminate pada masa tu? Kita akan dapat pertama, yang 90% tadi yang kita ambil tu dah percuma dah. Siapa yang bayar? Jadi bila harga emas naik 2 kali ganda, contohnya tadi emas kita bernilai 4 gram ialah RM1000, sekarang ni dah bernilai RM2000. Jadi RM1000 tu dah boleh tolak untuk add-on yang kita ambil untuk 90% tu. Ada baki lagi kan RM1100. Katalah 100 tu bayar untuk fee management. Tinggal lagi RM1000. RM1000 tu dalam bentuk emas lah, 2 gram kan. 2 gram lagi kita buat bayar perbelanjaan kita, yang 90% dengan fee management. So kat sini kalau kita simpan, kita buat GCA,
kita tinggal tunggu lama sikit sampai emas naik 100%, mungkin 3 hingga 5 tahun, kita dah dapat percuma, perbelanjaan percuma. Emas kita dapat, perbelanjaan percuma kita dapat. Sebab tu kat sini sangat orang kata membantulah perbelanjaan bulanan kita daripada hangus. Kata kalau kita buat bayar kereta kan, berbulanan kita, boleh kita sandar pada emas dulu GSA, lepas tu keluarkan 90% bayar duit kereta kita. Mungkin 5 tahun lagi, perbelanjaan kita tu dah free dah. Siapa tolong bayar sebenarnya? Emas tolong bayar. Jadi kita masih ada emas dan kita dapat percuma perbelanjaan kita tu. Samalah kita bayar sewa rumah ke, komitmen bulanan, sesuai sangat daripada hangus. Itu dipanggil perbelanjaan GCA ni. Kita dah ada tadi GSA, akaun simpanan, akaun perbelanjaan kita GCA, dan satu lagi JE. JE ni yang bestnya, dia ada kali 10 dan kali 5. Kalau kali 10 tu gandaan 10 lah. Dia naik 10 kali ganda, kan, dia turun pun 10 kali ganda. Bukan naik saja, turun sama. Kalau dia naik 1%, kita dah untung 10%. Kalau dia naik 5%, untung 50%. Kalau dia naik 10%, untung 100%. Best. Sama juga sebaliknya. Kalau dia turun 1%, kita rugi atas kertas lah 10%, selagi kita tak jual. Kalau turun 5%, rugi 50%. Macam tu. Jadi modal untuk pelaburan ni, JE ni, kita kena pakai duit lebihan kita. Jangan pakai duit emergency. Jadi kenapa? Sebab JE ni dia keuntungannya bergantung kenaikan harga emas tu. Kita tak pasti kan, tak tahu dia naik bila kan. Jadi kalau kita tengok testimoni JE ni, ada orang untung dalam masa seminggu, betul? Sebab dia naik cepat kan. Ada orang untung nak 2 bulan, 6 bulan. Boleh tengok dalam grup testimoni tu. Testimoni tu ada tengok testimoni JE, keuntungan dia lah. Jadi kita nak kena ada holding power. Maksudnya kita keupayaan menunggu. Kalau dia turun, kalau harga turun tu atas kertas je, kita jangan jual, sebab dia turun pun 10 kali ganda. Kalau kita pakai duit emergency, kita nak jual pada masa tu, masa rugi tu, rugi banyak lah. Jadi kita kena nak buat JE ni kena ada duit lebihan lah. Macam tu. Jadi saya nak cerita sikit, kenapa dia buat ada gandaan 10, gandaan 5 ni? Sebab ada pembiayaan tawaruk. Kalau gandaan 5 tu naik 5 kali ganda, kalau 10 tu naik 10 kali ganda. Turun 10 kali ganda. Kalau gandaan 5 tu turun 5 kali ganda. Pembiayaan tawaruk ni kalau gandaan 10, dia bagi 9 unit. Kita beli 1 unit, syarikat tambah 9 unit. Syarikat tambah 9 unit. Contoh 1 unit 250 SD, dia tambah lagi 2250. Jadi bernilai 10 unit lah, maksudnya JE kita tu, walaupun modal kita 1 unit. Kalau contohnya kita buat 1 unit tu nilai yang dia 1000, jadi ditambah lagi 9000, jadi 10000 emas kita kan. Jadi hak syarikat 9, hak kita 1. Tapi apa kelebihan dia? Kelebihan dia gandaan 10 lah. Sebab kalau RM1000 tu lebih kurang 4 gram. Kalau ditambah dengan pembiayaan tawaruk daripada syarikat 9 unit, jadi 40 gram. Jadi kalau harga emas naik RM10 1 gram, dengan modal kita tu, kalau kita beli produk biasa, emas biasa, 4 kali 10, RM40 baru untung. Tapi di JE ni, oleh kerana ada pembiayaan tawaruk tu, kita dah untung banyak. 40 kali 10 dah 400, 10 kali ganda. Macam biasalah, kalau syarikat bagi pembiayaan tu, mesti dia ada ambil fee management dia. Dia ambil sangat murah lah, 3.5% setahun. Setahun ni kalau kita kali 3.5% kali 2250, yang 9 unit tu, dapatlah 78.75. Dan dia ambil dulu deposit tu. Dia ambil dulu deposit tu untuk apa? Untuk bayar fee management dia lah. Sekiranya harga emas naik cepat, katalah 2 bulan, 60 hari dah naik,
kita kira lah, kalau 78.75 tu ditukar rate semasa lebih kurang 300 lebih. 300 lebih tu kita bahagi hari lebih kurang 9% je sehari. 9% kali 60 hari, itulah jumlah syarikat akan ambil. Dan baki lagi tu 300 lebih tu tolak dengan yang 60 hari tu, dia akan pulang balik masa kita terminate. Simple saja. Apa ni? GAE ni. So kat sini produk dia, ekosistem dia adalah komplit lah. Dia ada simpanan, dia ada perbelanjaan, dia ada pelaburan. Jadi kita pilih tengok keperluan kita, tengok poket kita, tengok kemampuan kita. Jadi sangat menarik lah, sangat menarik. Okey, itu saja penerangan saya supaya kita ni boleh bezakan yang mana simpanan, yang mana perbelanjaan, yang mana pelaburan. Simpanan tu GXA, perbelanjaan kita GCA, dan akaun GE pula akaun pelaburan kita. Okey, itu saja. Apa-apa soalan boleh tanya saya, insya-Allah.